Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih kerana setia bersama kami dalam rancangan Cinta Buku, dan insya-Allah kita masih lagi membincangkan buku yang sangat hebat ini yang bertajuk Hebatnya Ibadah, yang telah ditulis oleh Ustaz Muhammad Safri bin Ibrahim. Orangnya berada di sebelah saya ni. Apa khabar Ustaz? Baik, sekali lagi kita salam sekali lagi. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Alhamdulillah, alhamdulillah. Hari ini Ustaz pakai baju berbendera. Bendera apa tu Ustaz? Palestin. Palestin ke Syria tu Ustaz? Palestin. Palestin Palestin. Kan bendera Pahang. Bendera Pahang dua kali. Dua kali je. Hitam dengan putih. Senang Okeylah. Tapi ni pun Jadi kalau banyak sikit jadi ini kalau buang ni pun jadi bendera Pahang juga ni. Kalau pandangan dari tepi buang warna hijau tu ya. Hitam putih ya. Boleh. Okey Ustaz. So sebelum ni dalam episod yang kita dah bincangkan sebelum ni, kita tentang hebatnya ibadah solat. Kita nak melahirkan solat yang khusyuk supaya dapat masuk ke dalam syurga dengan amalan yang kita ada tu. Kehidupan yang bahagia daripada impak daripada solat yang kualiti tadi. Kan? Jadi kita nak dapatkan solat khusyuk. Yang pertama kita mesti ambil wuduk dengan khusyuk. Ya, wuduk yang sempurna. Sempurna. Jadi sambil kita ambil wuduk tu, sambil tu kita berdoa supaya Allah ampunkan dosa-dosa kita. Kesilapan anggota-anggota tubuh badan kita. Jadi kita nak menghadap Allah tanpa dosa dan noda dah. Allah. Kat situ pun dah bersih dah kita dah. Insya-Allah. Nak bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak ada dosa. Macam kita mula lahir tu kan, bersih. Nak balik pun kena bersih. Macam tu lah. Masya-Allah. Kemudian Ustaz, yang kedua kita nak khusyuk rahsianya ialah kena bertadabbur. Kena tadabbur. Saya ulang balik sikit-sikit tadabbur tu apa Ustaz? Tadabbur. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Ustaz Alim Hafiz yang dirindui. Lama tak jumpa. Itulah. Berminggu-minggu. Berminggu tak jumpa. Dapat jumpa balik hari ni, alhamdulillah. Seterusnya tuan-tuan, puan-puan muslimin, muslimat, hadirin hadirat, adik kakak yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita sambung lagi perbincangan kita berkenaan dengan bagaimana solat ini boleh beri bahagia pada hidup seseorang. Ya. Jadi nak dapat bahagia mesti melalui solat, dan solat bagaimana? Solat yang berkualiti dan juga khusyuk. Dan bagaimana pula Ustaz Alim kan, cara nak dapat khusyuk tadi. Hari-hari yang lepas kita dah bincang, episod-episod yang lepas kita dah bincang, dan saya dah sebut dua perkara, iaitu apa dia tu? Tak ingat dah. Wuduk yang sempurna dan juga kita kena tadabbur. Tadabbur ni maksudnya ialah kita membaca ayat tersebut, kita faham maksud, kita menghayati maksud, seterusnya kita tunduk dan patuh terhadap ayat yang kita baca tersebut. Itu tadabbur. Penting tu Ustaz nak faham makna. Very important. Kadang Pak Imam kat depan baca doa, kita kat belakang amin je. Kan? Tak faham pun. Tak faham kan? Ada pula suami dia baca doa, makmum kat belakang isteri dia. Dia baca doa, Allahumma rzuqna zaujatan saniyatan. Belum ya? Zaujatan salihatan. Jamilatan. Subhanallah. Saniyatan. Aku nak juga lah. Jadi ya Allah Tuhan kami, kurniakan kami isteri yang salihah, yang cantik, dan yang kedua. Yang kedua kan. Yang belakang makmum amin. Tak faham. Kau payah tu. Kalau isteri saya dicubit lah. Dia ustaz punya isteri boleh cakap bahasa Arab. Ni jenis yang tak faham bahasa Arab ni. Dia amin je kan. Nasib baik kena cubit. Ada setengah tu kena terajang terus. Jadi inilah hikmahnya memahami intipati doa itu sendiri. Tadabbur. Okey Ustaz, dua dah sebut. Yang ketiga Ustaz. Yang ketiga, tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat sekalian, saya nak kongsi yang ketiga daripada banyak lagi kaedah ataupun kaifiat cara untuk mendapatkan solat yang khusyuk. Jadi saya nak highlightkan di sini bersama Ustaz Alim, iaitu yang ketiga yang saya nak sebut, solat yang khusyuk juga datang daripada adanya tamak ninah di dalam solat.
Ya, Tomak ninah ni apa Ustaz? Nama orang tu? tomak ninah ni Ni nama dia orang Jawa ke bukan apa? tomato. Dia bukan tomato. Bukan sos cili, bukan. Tomak ninah ni kita boleh sebut untuk cakap orang kampung berehat sekejap, Ya. tenang, ya, cool kan, Ya. tidak tergopoh gapah Ya. di dalam satu step ke satu step solat yang lain. Okey. Kan? Senang macam tu je, kita faham macam tu. Maknanya solat ni kena buat elok-elok, jangan tergopoh gapah. Saya. Macam orang nak bekerja sakit perut pergi tandas tu kan. Solat tak boleh macam tu. boleh. Sebab tu kalau kata sakit perut dulu, selesai dulu qada hajat kan. Baru datang solat dengan hati yang khusyuk, perut yang lega, Ya. wuduk yang sempurna. Jadi tomak ninah ni kena buat. Contohnya setengah ulama kata tomak ninah ni kita pulangkan balik tulang belulang kita ni pada tempat dia. Okey. Contoh, kita kan berdiri. Okey. Allahu Akbar. Kemudian step seterusnya kita rukuk, betul tak? Ya. Kata rukuk. Kita jadi L macam tu. Pinggang pun tak selesa apa semua kan, kaki leher pun macam nak jatuh kan. Jadi kita naik semula. I'tidal tu kan. Ya. Berhenti seketika. Sami Allah, sambil-sambil kita puji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Kita rehat sekejap kan. Lepas tu baru kita buat step seterusnya. Masya-Allah cantik solat kita Ustaz. Betul. Jangan tergopoh gapah. Jangan tergopoh gapah. Macam tu ayah Ustaz Ya. Betul tak? Betul tak? Pak kan. Sebab tu Ya, betul lari. Hadis Nabi bunyi al-ujlah minasyaitan. Ya, Orang ya, yang ya. terburu-buru ni amalan syaitan. Amalan kan? syaitan, dan Nabi ada sebut juga itu seburuk-buruk pencuri. Aha. Pencuri itu dah buruk dah. Tapi seburuk-buruk pencuri, Paling buruk lah ni. Hampir betul lah pencuri ni. Pencuri tu dia mana hampir dah. Seburuk-buruk pencuri adalah orang yang mencuri di dalam solat. Ya La Allah. ilaha Dalam solat illallah. mencuri, Ustaz? Itulah maksudnya. Hadis Nabi ni? Ya. Yang pelik tu. Allahu Akbar. Apa maksud dia, Ustaz? Ya, maksudnya dia semayang tidak tomak ninah, tidak ada tomak ninah, dan juga terlalu nak cepat siap. Ini bukan solat, itu baik kita pergi exercise macam tu kan. Kalau nak exercise pun tak boleh Ustaz macam tu. tak boleh je. Dia kena warming up. Kena warm up dulu. Warm up. Bukan warming up. Warming up lain warm up. Warm up. Boleh lah. Okey. Itu yang kita nak kena check anak kita, adik-adik kita kan. Sebab itulah Nabi suruh anak kita muru auladakum bisolah. Kan? Suruh anak-anakmu bersolat, dirikan solat ketika umur dia 7 tahun. 7 tahun ni mumayyiz, dia dah sempurna. Jadi kita boleh ajar dah. Kan, boleh ajar dah dia boleh fikir dah. Bila orang kata jangan laju sangat, perlahan sikit abang Azizi, perlahan sikit, dia dah faham. Perlahan sikit macam mana, laju macam mana, najis macam mana, bersih macam mana, macam tu kan. Okey Ustaz, baik. macam mana kita nak, berapa tempoh untuk tamak ninah? Sekali tamak ninah tu sekurang-kurangnya berapa saat? Saat Okey. Jangan kita kena tamak ninah sekejap Ustaz. Okey. Maksudnya kita kena berhenti sekejap. Oh, macam tu. Okey, kita kena Jawapannya tamak selepas ni ninah. Ustaz. Selepas ini Pak Cik. Berapa saat? Berapa saat? minit? Berapa minit? Berapa lama? Berapa jam? Tunggu. Ya. Tunggu dulu. Alhamdulillah, terima kasih kerana setia bersama kami dalam rancangan Cinta Buku bersama dengan saya Ustaz Salim Hafiz dan juga Ustaz Muhammad Safri Ibrahim daripada Muazzam Syah Pahang. Muazzam Syah datang jauh. Orang Muazzam Syah tengok Bukit- tu. Bukit Ridan. Bukit Ridan. Bukit Ridan. Betul. Tadi Bukit Radin tu jauh tu, jauh. Radin jauh kan. Ni Ridan orang Temelloh. Terbaik. Okey. Alright, so alhamdulillah kita tengah bincang tentang tamak ninah Ustaz. Ya, tomak ninah. Ya, jadi tamak ninah ni Macam berhenti sekejap tadi lah. Tenang rehat dulu, sekejap, rehat sekejap. Jadi tempoh dia, saya tak berani nak sebut tempohnya berapa. Cuma Nabi ajar pada kita, ulama pun ada sebut pada kita bahawa at least kita sempat bertasbih. Kan? Kita daripada duduk tegak, berdiri tegak tadi, kita nak pergi ke perbuatan rukuk. Rukuk tu berapa lama? Kan? At least kita sebut subhanallah. Cukuplah subhanallah, kita bangun balik. Sempatlah sebut durasi tu. Sempat sebut kalimah subhanallah. Ustaz rasa berapa saat? Saya ingat
2 saat saat kot. cantik dah tu kan, daripada tak bersaat Lah ingatkan lama sangat kan. Itu je. Jadi kalau orang tak tahu manina ni kadang-kadang tak sampai 1 saat kan. Kan. Pok. Tu ilmu ni memudahkan kita. Ya Allah. Fiqh ni cantik lah Ustaz kan. Macam tu. Kan susah pun. Sebab semput, subhanallah, alhamdulillah, masya-Allah. Itu sudah kira tamakninah. Durasi tu kira masing-masing ikut pandamu Macam Dan tu. tamakninah ni sebenarnya antara Rukun dalam solat. Jadi maknanya dia kena buat. Mesti buat. Wajib. Tak boleh main-main. Kan? Takut tak sah kita punya solat. Solat kan daripada 50 solat Isra Mi'raj tu sampai 5 tu yang kita kena hidangkan, sembahkan kepada Allah yang solat yang paling terbaik. Ya. Dah diskaun banyak pun. Diskaun Nak banyak. minta diskaun lagi ke? Tak payahlah kan. Dapat dah. Dah lah tinggal 5 solat je. Kita pun nak diskaun lagi. Diskaun lagi ya. Diskaun dengan tidak melakukan tamakninah. Ya. Jadi itulah pada pandangan saya, ya, tamakninah ni penting untuk dapatkan solat berkualiti dan solat yang khusyuk. Kan sujud kan ada satu urat yang satu urat darah yang tak boleh sampai ke otak kita ni melainkan dengan perbuatan sujud. Jadi bila kita sujud dengan sempurna, darah tu dapat jalan masuk ke tempat yang sepatutnya dia sampai dengan perbuatan sujud. Maknanya bila sampai tu tamakninah dah tu baru kan terbaik. Saya rasa saya pernah disarankan oleh syekh saya lah. Sebelum nak solat tu kita kena pastikan kita betul-betul tenang. Jadi dia kata kena amalkan 4 perkara. Okey, yang pertama. Okey, yang pertama mengucap 2 kalimah syahadah. Takut-takut dia kata ada perkara-perkara yang kita buat yang kita telah mensyirikkan Allah atau akibatnya membatalkan tergelincir syahadah akidah kita. Kalau kita cakap gurau-gurau ke apa benda kan, ada lawak-lawak yang menggelincirkan akidah kita. Rupa kau ni lebih cantik daripada Nabi Yusuf lah. Contoh kan. Itu lawak. Tergelincir akidah. Itu lawak pengajar lah. Astagfirullah, saya bagi contoh. Bukan ustaz yang kau ajar ni contoh kan. Contoh itulah kadang-kadang dia buat lawak macam itulah. Tak patutlah yang menyebabkan tergelincir. Jadi sama ada sengaja tak sengaja sudah dulu ya. First kali kena syahadah dulu. Okey. Lepas syahadah kena istighfar. Minta ampun lagi tu. Minta ampun pula. Kok lah sebab kita nak berhadapan dengan Allah. Ya, minta sama juga kalau kita nak jumpa dengan YB. Sekali takkanlah kita nak takut baju kita tak betul ke pakaian kita tak senonoh ke. Nak jumpa sultan kasut sekilat. Baju Melayu. Terbaik. Kalau pakai songkok tegak. Yang ketiga ialah selawat. Selawat ke atas Nabi. Nak ambil yang mana selawat tu? Selawat mana-mana pun tak apa. Sallallahu alaihi wasallam boleh. Allahumma salli ala Muhammad pun cukup. Itu panjang juga Ustaz. Ada lagi pendek. Sallallahu alaihi wasallam. Macam tu. Cukup lah sallallahu alaihi wasallam. Okey, tu yang ketiga lah. Jadi sebab kadang-kadang bila kita minta istighfar pada Allah, belum tentu Allah ampunkan lagi. Tapi bila kita sertakan dengan selawat, Allah jadi lembut hati. Bukan nak kata Allah tak ada hati. Bukan, tapi maknanya bila kita seolah-olah macam bila kita sebutkan sesuatu yang Allah sayang. Jadi selawat kita sebut kekasih dia kan. Kita berdoa untuk kekasih dia kan. Kadang-kadang macam orang berniaga Ustaz kan. Kata, "Bang, beli ni bang. Ni buah, saya tak makan buah lah. Bang, bukan untuk abang, untuk isteri abang." Kan. Untuk anak-anak abang bagus makan ni. Kita rasa terharu. Bagus juga untuk bini kan. Itulah. Bini abang mesti suka ni. Abang beli ni, bawa balik. Itu contoh. Warming up. Tapi bukanlah maknanya kita nak samakan Allah kan. Itu untuk. Tapi ini saya nak gandingkan secara logiknya lah. Betul. Sebab saya pun melihat bila Ustaz sebut tentang warming up sebelum solat fardu, kita teringat tentang solat sunat qabliyah. Betul tak? Sebelum kita buat yang wajib, Islam bagi buat warming up dulu kan dengan perkara yang sunat yang untuk menampung ataupun nak menambah lagi pahala kita, kebajikan kita sebelum kita buat yang wajib. Solat sunat qabliyah, solat sunat ba'diyah kan? Okey Ustaz, saya sebelum saya terlupa Ustaz. Yang pertama tadi apa? Syahadah. Istighfar. Selawat. Yang keempat lepas ni. Aku pun tunggu pakcik lagi tunggu. Okey. Jumpa kejap lagi kita berehat ketiga.
Alhamdulillah Ustaz, kita tadi bincang Ya. 4 perkara sebelum kita solat. Ada 4 amalan. Ya. Yang Ya, ini ya. tips lah daripada Syekh saya. Syekh hantar. Okey. Yang pertama kita tadi syahadah. Kena syahadah. Kita baca 2 kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua kita kena istighfar, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Ya Allah maafkan aku, ampunkan aku. Okey. Okay, yang ketiga kita kena berselawat kat atas Nabi sallallahu alaihi Kena wasallam. puji Rasulullah. Ya, saya. So memuliakan Rasulullah. sebab kalau kita puji Allah tak sempurna tanpa puji Nabi. Ya. Sampai macam tu sekali lah. Okay, yang keempat, Ni yang saya tertunggu. okay. Saya tertunggu ni. Yang keempat kita nak elakkan daripada gangguan syaitan. Okey. Okay, kita baca qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Was tadi kan. Kerja syaitan ni kerja waswas ni. Meragukan hati manusia. Kadang-kadang kita ni, yelah kadang pernah tak kita solat tiba-tiba ni rakaat ke berapa? 3 ke 4 lah. Betul? 3 ke 4. Jadi baru-baru ni saya masa tu agak kelang kabut sikit lah sembahyang kat rumah dengan anak-anak semua sembahyang isyak. Okey. Habis sembahyang isyak, anak-anak kata, Papa sembahyang 5 rakaat. Saya cakap, iya ke? Lepas tu yang anak perempuan kata, 5. I dah kira dah 5. Lepas tu isteri saya pun gelak semua gelak lah. Rupanya kita hari ni tambah iman. Tambah iman. 5 rakaat. Aduh, jadi tapi tak sengaja. Tapi itu kaedah fiqh dia. Ya. Kan? Itulah jadi kadang-kadang bila kita baca, kadang kita terlupa kan. Ya, Ni 3 ke 4, kadang kita was-was. Tak apa, kita ambil yang sikit. Ambil yang 3. Ambil yang 3 tapi lepas tu kita baca cuba selitkan bacaan Qul a'udzu binas. Selitkan. Masa bila tu? Cuit-cuit lah masa bila. Cuit Qul a'udzu binas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas. Ini bukan dalam bacaan solat pun sebenarnya tapi maknanya kita niatkan sebagai zikir lah. Okey. Zikir itu kemudian kita mengharapkan syaitan tidak bagi was-was pada kita. Okey. Terbaik Ustaz tips tu. Betul. Jadi kita tak nak diganggu oleh syaitan. Jadi masa tu semayang kita alhamdulillah insya-Allah akan bezalah kalau kita baca Quran al-Binas dengan tak baca. 4 benda ni kena baca. Kena betul ya. Kena baca. Lepas Insya-Allah. tu yang terakhir sekali saya tambah yang kelima yang Abdul Halim ziyadah kaman rakam khamis. Okey, kaman tambah sikit lagi kan yang kelima, tapi yang kelima ni bukan masa solat, bukan sebelum solat. Selepas dah habis solat, sebelum tahiyat akhir tu, Sebelum tahiyat akhir. selepas tahiyat Sebelum akhir salam. Sebelum salam wajib. dia kata Allahumma ja'al Qur'ana rabi'a qulubina. Ya Allah ya Tuhan kami jadikanlah Quran itu rabi' ni berbunga